Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung minggu ni untuk pelajaran seterusnya. Kita sambung untuk bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme. Okey, kita pergi. Untuk kebangkitan nasionalisme kita akan ada 8 subtopik, tapi cikgu akan ajar hari ini maksud nasionalisme dan perkembangan idea nasionalisme di barat. 2 topik sahaja kita sentuh. Itu pun macam tak sempat. Okey, cikgu akan cakap lagi. Maksud nasionalisme, pertama kita kena tengok maksud nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Pertama kamu kena ingat perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Cinta, I ni. Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara yang mana melahirkan semangat perjuangan nak menentang penjajah. Okey, untuk apa nak menentang penjajah? Bagi pembelaan terhadap bangsa dan negara yang mana kita nak capai kebebasan politik, ekonomi, sosial. PES. PES, politik, ekonomi, sosial. Okey, idea nasionalisme tak sama antara negara dan zaman, berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. Ini maksud dia, antara negara tak sama cara nasionalisme dia. Memanglah nasionalisme tu maksud dia perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. So akan timbulkan perjuangan, betul? Okey, tapi contoh, kalau Thailand tak dijajah. So tanah Melayu dijajah. Okay. Beza negara tu. Thailand tak dijajah tapi mereka still ada nasionalisme. Mereka menentang raja mereka. Macam kita dijajah, so kita menentang penjajah untuk menegak ataupun untuk bebaskan negara. Okey, terdapat juga beberapa tokoh yang memberi maksud nasionalisme. Kamu kena tahu apa yang tokoh ni cakap. So bila nak tahu apa yang tokoh ni cakap, dia macam agak banyak lah apa yang dia cakap tu kalau kamu tengok buku teks. Okey, buku teks muka surat 22. Tapi kat sini cikgu just nak ajar kamu supaya ingat yang benda yang penting je. So contohnya Hans Kohn. Okay, ni cikgu cakap. Cikgu baca yang kuning je. Okey, Hans Kohn kamu ingat dia ada perkataan kesetiaan. Hans Kohn, kesetiaan. Kepala botak tu, kesetiaan. Hans Kohn, kesetiaan. Profesor William Arraf, dia ada Perang Dunia Kedua, sekularisme, imperialisme. Sekularisme, imperialisme. Perang Dunia Kedua, sekularisme, imperialisme. William Arraf. Datuk Onn Jaafar berdiri atas tapak kaki sendiri. Burhanuddin Ilmi, dia ada perpaduan yang kuat. Maksudnya nak menentang tu kita kena perpaduan yang kuat dan kita kena pegang tata tertib. Suntharalinggam, tengok muka dia takut tu, jengking mata tu. Suntharalinggam, dia kata mengiktiraf hak setiap bangsa. Profesor Zainal Abidin ni, dia kata semua ni wujud sejak lama dah, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ingat Kesultanan Melayu Melaka. Okay, Khoo Kay Kim, dia kata semua ni nak kembalikan kedudukan unggul. Kedudukan unggul. So, ingat Hans Kohn, tengoklah sini nanti. So, ingat Hans Kohn, kesetiaan. Siapa kata tu yang ada tata tertib? Yes, Burhanuddin Ilmi. Siapa kata berdiri atas tapak kaki sendiri? Datuk Onn Jaafar. Itulah cara ingat dia. Okey. Kesimpulan tentang nasionalisme. Pertama, nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran. Maksudnya setiap tokoh, setiap orang dia ada pendapat sendiri tentang maksud nasionalisme tu. Okey, tak sama. Okey, berdasarkan kenapa ada pelbagai tafsiran? Sebab dia semua berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan tu. Dan dia juga berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan nak bina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Ini macam kita lah. Kita nak bina negara bangsa kita sendiri kan? Okey, gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk bebas daripada penjajahan. Okey, menuju matlamat sama iaitu bina bangsa yang bersatu dan negara berdaulat. Ini bukan negara kita lah, nak persamaan kebudayaan semua tu kan. Dan kita akhirnya bersatu dan juga merdeka. Bina bangsa negara berdaulat. Okey, next. Okey, 2.2 perkembangan idea nasionalisme di barat. Okay, yang ini kita nak tahu apa nasionalisme kat barat yang berlaku dan dia akan kesan kepada negara kita. Okey, jom tengok. Okey, perkembangan nasionalisme di barat. Penentangannya, idea dia pertama, penentangan terhadap pemerintahan beraja menjadi simbol penindasan, menggugat hak dan kebebasan rakyat. Okey. Ada nasionalisme yang mana mereka menentang raja. Kenapa? Raja tu menindas. Maksudnya dia penindasan lah, menindas. Dia menggugat hak dan juga dia tidak memberi kebebasan. Kebebasan rakyat terkawal lah. So antara dia revolusi keagungan dan juga revolusi Perancis. Okey, ada juga nasionalisme ni perjuangan untuk nak dapatkan kemerdekaan. Contoh revolusi Amerika. Okey, John Locke, pemikiran John Locke. John Locke ni ada ahli falsafah Inggeris yang mana dia ada buat Bill of Rights. Bill of Rights digubal untuk beri keutamaan kepada parlimen yang kena gubal undang dan hak menuntut cukai. Bill of Rights yang cakap. Bill of Rights tu ni lah kandungan undang. Okey, selepas Bill of Rights menegaskan kerajaan patut diasaskan atas persetujuan pemerintah dan rakyat. Ini sama macam bawah ni.
tolak. John Locke ni dia menolak sistem raja berkuasa mutlak. Bagi dia tak ada sistem raja berkuasa mutlak. Macam tak okey lah sistem raja berkuasa mutlak ni. Sebab dia kata kalau sesebuah kerajaan tu dia perlu ada persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Undang-undang digubal untuk memenuhi hak asasi manusia. Ini simple je ni. Ni kita masuk revolusi keagungan 1688 di England. Macam mana boleh berlaku revolusi keagungan 1688 dekat England ni? Revolusi keagungan dekat England lah. So, kenapa dia boleh berlaku? Sebab dia orang ni, rakyat dia nak menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Kedaulatan parlimen maksudnya parlimen tu nak tertinggi lah. Dia nak tegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Kenapa dia kata macam tu? Sebab semasa pemerintahan Raja James II, dia belakangkan parlimen semasa dia nak gubal undang-undang. Kan macam negara kita lah, negara kita pun ada buat undang-undang. So bila nak buat undang-undang, kita kena bincang dalam parlimen. Baru boleh lulus semua tu. So Raja James II, dia belakangkan parlimen semasa dia nak buat undang-undang tu. So bila macam tu, wujudlah penentangan oleh ahli parlimen. Ahli parlimen menentang raja berkuasa mutlak. Siapa? James II tu lah. So bila ahli parlimen menentang, ada pula yang sokong, iaitu Mary II dan suami dia Raja William of Orange daripada Belanda. So dia sokong. So bila ahli parlimen menentang dan ada pula yang sokong, Raja James pun dia rasa dia macam dah kurang sokongan, dah tak ada sokongan, kurang sokongan. So dia pun lari pergi ke Perancis. Bila dia lari pergi ke Perancis, berlaku kekosongan jawatan untuk pemerintah. So berlakulah peralihan kuasa. Peralihan kuasa berlaku tanpa pertumpahan darah. So ini kita panggil revolusi keagungan. Sebab apa? Sebab peralihan kuasa tu tak ada pertumpahan darah. Diberi kepada siapa? Peralihan kuasa kepada siapa? Kepada ni lah Raja William of Orange dan Mary II. So dia orang lah pula jadi pemerintah England kat masa tu. Itu cerita revolusi keagungan. Sebab Raja James II belakangkan parlimen. Tengok pula next. Revolusi Amerika 1776. Adakah sama? Revolusi Amerika 1776 pula muncul ataupun wujud apabila, ini muka surat 25. Muncul apabila geng-geng Amerika, penduduk Amerika, dia menentang British kerana tidak melindungi hak mereka sebagai empayar tanah jajahan British. British dia ada 13 buah tanah jajahan dekat Amerika. Tapi British tak melindungi pun hak mereka. Dia marahlah sebab sebenarnya mereka menentang akta cukai. Yang mana mereka kena bayar cukai. Itu akta apa dah? Akta pelayaran, akta gula, akta stamp, akta teh. So dia orang kena buat semua ni. So mereka tak mau. Betul dia orang buat slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Sebab apa? Sebab apa dia cakap tiada cukai tanpa perwakilan? Dia kata selagi tak ada wakil, lagi tu tak nak bayar cukai. Sebab apa? Tak ada wakil Amerika, geng-geng Amerika ni tak ada wakil dalam parlimen British. So mereka pun tubuhkanlah Kongres. Dia pun tubuhkan Kongres yang mana diketuai oleh George Washington. George Washington. Dan mereka isiakan perang terhadap British untuk perjuangkan kemerdekaan. Ini mereka nak start nak merdeka dan mereka start nak menuntut kemerdekaan. Ni tengok ni, Kongres meluluskan pengicaran kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Bila mereka tubuhkan Kongres, ketua dia George Washington, mereka isiakan perang nak merdeka. So Kongres tu luluskan pengicaran kemerdekaan tu. Pengicaran kemerdekaan tu ditulis oleh Thomas Jefferson. Dalam pengicaran kemerdekaan tu dia kata, kalau sesebuah kerajaan tak boleh bagi jaminan tentang kebebasan ataupun hak kehidupan, kebahagiaan, semua tak boleh, kerajaan tu tak boleh buat apa-apa. So penduduk ada hak untuk bentuk kerajaan baru. Kerajaan tak boleh, tak apa, pangkah bentuk kerajaan baru. Itu dalam pengicaran kemerdekaan cakap. Akhirnya bila dah macam ni, British pun cakap, okeylah, mereka lah. Macam lah. So British mengakui kemerdekaan Amerika pada tahun British mengakui kemerdekaan Amerika dan akhirnya revolusi Amerika ni berakhir pada tahun 1783. Tadi kan kita ada 13 tanah jajahan British dalam Amerika. So 13 tanah jajahan ni digabungkan. Bila digabungkan dia bentuk nama Amerika Syarikat. Tadi Amerika, sekarang digabungkan dan bentuk Amerika Syarikat. Dan Amerika Syarikat ni dia buat sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi. Yang tahu demokrasi tu apa? Demokrasi tu rakyat ada hak rakyat ada hak untuk memilih pemimpin. Itu demokrasi. Next. Revolusi Perancis lupa. Untuk Amerika tadi, muka surat 25, kawan-kawan bahasan kat bawah tu dia ikut dia tentang zaman Ted Boston. Ted Boston tu sebenarnya,
dia orang ni, Amerika ni, dia orang menentang Raja George III tu. Sebab Raja George III dia kawal semua bekalan tank yang datang yang nak ke Amerika. So Raja George III ni yang kawal. Maksud kalau tak bayar cukai, so dia sekat lah. So ada satu kes, 3 muatan kot, berapa muatan tak, saya tak ingat. Ada 3 muatan, banyak lah masa dalam kapal tu. Geng Amerika naik atas kapal tu dan diorang buang teh tu, buang ke pelabuhan Boston. Banyak lah dalam air tu kan, dalam laut kat pelabuhan tu, banyak lah teh banyak tu. Jadilah jamuan teh Boston, tapi tak boleh minum pula air laut. Okey, revolusi Perancis 1789, macam mana pula benda ni berlaku? Tengok buku teks kamu, dia kata revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Ini dibuat oleh Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Okey, dia kata Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire ni dia yang cetuskan idea untuk perjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Sama semua. Okey. Rousseau ni dia tulis karya, nama dia The Social Contract. Dia kata keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan suara rakyat tu lebih tinggi dan lebih penting daripada institusi raja demokrasi. Maksudnya dia nak kata kat sini, rakyat tu mempunyai kuasa yang besar, ataupun suara rakyat tu lebih tinggi, lebih penting daripada institusi raja. Maksud rakyat lah ni. Okey. Geng revolusi Perancis yang tak suka, yang nak menentang ni, dia orang sebenarnya tak suka kepada Raja Louis XVI dan juga golongan bangsawan. Kenapa dia orang tak suka dekat raja tu? Sebab raja tu, raja dan bangsawan lah, semua geng-geng atasan tu, memonopoli pelbagai keistimewaan manakala rakyat terbeban dengan cukai. Maksud dekat sini, memonopoli maksud menguasai pelbagai kekayaan, semua dia orang ambil. Tapi rakyat yang susah kena bayar cukai pula. Macam itulah berkurang. So mereka tak suka, tak adil, tak sama. Kan dia punya atas tu pasal tak? Dia nak perjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. So dia orang memang tak suka kat Raja Louis XVI dan juga golongan bangsawan. Sebab apa? Sebab mereka memonopoli keistimewaan dan rakyat terbeban. Okey, bila macam ni jadi, dia orang pun gempur, pergi serang, pergi rempuh penjara Bastille dan mereka bebaskan tahanan politik dan juga gulingkan Raja Louis XVI. Gulingkan tu maksudnya gulingkan apa? Gulingkan, jatuhkan Raja Louis XVI. So Raja Louis XVI tak jadi raja dah lah, tu gulingkan. Okey, kesan revolusi Perancis ni, muncullah Republik Perancis dan sistem beraja pun tamat. Tak ada dah sistem pemerintahan beraja dah. So tamat. Muncullah Republik Perancis. Itulah kisahnya. So kita belajar ini habis. Ada lagi. Okey, kesimpulan nasionalisme barat. Okey, so kesimpulan nasionalisme di barat, pertama, mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara. Okey, maksudnya bila nasionalisme berlaku dekat barat tu, mencetuskan kesedaran dan kebangkitan, memperjuangkan kedaulatan negara. Okay, yang kedua, menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Yang ketiga, memberi iktibar tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan idea dan semua yang berlaku dekat barat ni tersebar di seluruh atau di luar Eropah, termasuklah dekat Asia dan juga Asia Tenggara. Kita lah ni Asia Tenggara. Okay, so sebab tu nak cakap tadi, nasionalisme yang berlaku dekat tanah Melayu, asalnya kita memang wujud daripada nasionalisme lain. Maksudnya kita tengok, dia ni boleh lawan, Indonesia pun boleh lawan, maksudnya Indonesia pun boleh pertahankan hak sendiri. So why not kalau tanah Melayu pun ada wujud perasaan nasionalisme untuk bangkit menentang penjajah, untuk bangkit memperjuangkan hak bangsa kita sendiri. Okay? Cuma cara tanah Melayu adalah secara demokrasi, secara tanpa angkat senjata lah. Okay? Itu kita belajar hari ini. Kita belajar maksud nasionalisme, pendapat tokoh ada banyak. Lepas tu kita belajar tentang revolusi, iaitu nasionalisme dekat barat, ada revolusi Perancis, revolusi Amerika dan juga revolusi keagungan. Itu antara kita belajar hari ini. So kalau kamu rasa tak faham, kamu boleh tanya cikgu lah. Okay. Apa lagi ya? Itu saja kot. So kalau ada apa-apa tak faham, so kamu boleh tanya cikgu. Dan kalau rasa cikgu cakap cepat, kamu boleh ulang rekod cikgu lah. Okay, kita jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum.